إن الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hari ini ganti Ustaz Fadil lagi. Ustaz Fadil masih kat Mesir ya. Tafalah. Babun nahyi 'anil bid'ah. Babun nahyi, bab larangan. Larangan 'anil bid'ah, daripada perkara-perkara bid'ah. Wa muhdatsatil umur, dan segala perkara baru di dalam urusan agama. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia datangkan di awal bab ini dengan ayat Al-Quran dalam surah Yunus ayat 32. Qala Allah ta'ala, famadha ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Apa lagi selepas kebenaran melainkan kesesatan. Maksud, tidak ada lagi selepas kebenaran itu melainkan kesesatan. Kemudian dia datangkan ayat yang kedua dalam bab ini. Sebelum dia datangkan hadis, dia datangkan ayat Quran dulu, biasalah. Kita tengok dalam bab-bab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Firman Allah Ta'ala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma farratna fil kitabi min syai'in. Kami tidak tinggalkan di dalam Al-Kitab, yakni di Lauhul Mahfuz sana, min syai'in, daripada sesuatu pun. Semua tertulis, semua daripada sekecil-kecil perkara hingga kepada sebesar-besar perkara tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan semuanya tertulis di Lauhul Mahfuz. Semuanya tertulis. Tidak ada sehelai daun yang gugur daripada sepohon pokok, melainkan tertulis, ditulis masanya, daun tu apa, warna apa, pokok apa, semua tertulis di Lauhul Mahfuz. Itu dia kata, Allah Ta'ala kata, ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak tinggalkan dalam Al-Kitab sini, di Lauhul Mahfuz sana, sesuatu pun. Kemudian didatangkan ayat yang ketiga dalam bab ini, bab larangan melakukan perkara-perkara bid'ah dalam agama. Bid'ah dalam agama semuanya bid'ah sayyi'ah. Tidak ada bid'ah yang hasanah dalam agama. Dalam urusan dunia ni buatlah badi'us samawati wal ard. Allah mengelokkan ciptaan ala ghairi misalin sabiqin. Allah Ta'ala ciptakan langit yang mana tidak ada contoh sebelumnya. Begitu juga bumi, tidak ada contoh sebelumnya. Kemudian ayat yang keempat, firman Allah Ta'ala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, jalan agama. Fattabi'uhu, maka hendaklah kamu semua ikut jalan yang lurus ini, jalan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la tattabi'us subula, jangan kamu mengikut jalan-jalan yang menyimpang, jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabilih, kamu akan tersesat daripada jalannya.
Nabi SAW ketika Nabi duduk dengan sahabat-sahabat, Nabi buat garisan. Nabi buat satu garisan lurus. Kemudian Nabi gariskan di sebelah kiri dengan garisan yang banyak. Kemudian di sebelah kanan dengan garisan yang banyak. Kemudian Nabi kata, wa anna hadha sirati mustaqiman, inilah dia jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka hendaklah kamu ikut jalan yang lurus ini. Janganlah kamu ikut jalan-jalan yang di sebelah ini. Maka dia akan menyebabkan kamu sesat daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatafarraqa bikum an sabilih, kamu akan sesat daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi datangkan lagi ayat sebagai syahid dalam bab ini. Firman Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah hai Muhammad SAW, jika kamu semua mencintai Allah, cinta Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kamu semua ikut aku. Kalau kamu kata kamu cinta Allah, cinta Rasul, ikutlah aku. Nabi kata ikut Nabi yang salam lah, jangan buat benda bid'ah dalam agama. Kalau kamu buat macam tu, kamu ikut aku, Nabi kata mana? Yuhibbukumullah. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi tadi kata macam tu, yuhibbukumullah, nescaya Allah akan cintakan kamu. Bukan payah nakkan cinta Allah Ta'ala tadi kan. Kita ikut apa yang Nabi ajar, maknanya Allah akan cinta kita, Allah akan sayang dekat kita. Bila Allah sayang pada kita, apa Allah bagi? Wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah akan ampunkan untuk kamu semua segala dosa kamu. Jadi nak dapat pengampunan dosa ni ittiba'ur rasul, ikut jalan Nabi SAW dalam melaksanakan agama, dalam memahami agama. Jadi sebagian orang dia dalam memahami agama, dia ikut akal dia tak mau ikut Nabi SAW, dia tak mau ikut jalan para sahabat, tak mau ikut, dia reka sendiri. Ini satu tuhmahan. Baik, sebelum tu kita tengok dulu perkataan bid'ah tadi. Bid'ah ni ta'rif bid'ah ni apa dia? Ta'rif bid'ah ni maknanya mengadakan sesuatu lah ala ghairi misalin sabiqin. Al-ikhtira' ni mencipta sesuatu ala ghairi misalin sabiqin, di atas, maknanya tidak ada contoh sebelumnya. Tidak ada contoh sebelumnya, itu mana bid'ah. Buat sesuatu yang tak ada sebelumnya amalan seperti itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Jadi barang siapa yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selain daripada apa yang Allah syariatkan, tak kiralah akan daripada sudut akidah ataupun perkataan ataupun perbuatan. Kalau buat macam tu, maka orang tu kita panggil sebagai mubtadi'un, ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Itu dia. Contohnya seseorang yang mengadakan suatu akidah, suatu kepercayaan dia buat. Dia fikir, dia dapat satu kesimpulan dari sudut akidah umpamanya yang berkaitan dengan nama-nama Allah Ta'ala. Allah tak ajar pun nama-nama Allah Ta'ala tu kan dalam Al-Quran, begitu juga Nabi tak sebut pun, tapi dia tambah. Dan sifat-sifatnya dia tambah, Allah tak sebut pun. Begitu juga Nabi SAW tak sebut pun. Kalau dia buat macam tu, maka dia adalah ahli bid'ah ataupun mubtadi'un. Itu dia. Atau dia berkata sesuatu, ini seperti mana yang disebut oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Syarah Riyadhus Shalihin. Maknanya, atau dia berkata sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya dalam bab agama lah, dalam bab agama, maka dia adalah mubtadi'un, ahli bid'ah. Ini dia. Jadi hendaklah orang-orang yang melakukan perkara bid'ah dalam agama, hendaklah dia ketahui bahawa kalau dia buat benda bid'ah, dia telah menjerumuskan diri dia ke dalam bahaya yang sangat banyak lah. Bahaya. Jadi orang yang buat kerja bid'ah ni, dia buat kerja bahaya, kerja yang membahayakan diri dia sendiri. Itu dia.
Di antara perkara-perkara yang membahayakan itu, seperti mana disebut oleh Syekh Ibn Utsaimin, yang pertama dia kata, apa yang diada-adakannya adalah kesesatan yang nyata mengikut nas Al-Quran dan As-Sunnah. Kerana apa yang dibawa oleh Nabi SAW adalah benar. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi kan, ayat yang pertama, famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Maka apa lagi selepas kebenaran itu melainkan kesesatan. Tidak ada lagi selepas kebenaran melainkan kesesatan. Jadi maknanya apa yang dia buat itu adalah suatu yang sesat, benda yang rosak. Jadi dia buat kerja bahaya. Dia menjerumuskan diri dia ke dalam perkara yang bahaya. Maknanya dia membinasakan diri dia lah, mendatangkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam dia. Tetapi ahli bid'ah ni dia susah dia nak bertaubat. Ahli bid'ah ni susah nak bertaubat daripada bid'ah yang dia buat. Kenapa? Kerana dia yakin benda tu betul. Tapi kalau ahli maksiat, dia senang bertaubat. Sebab apa? Sebab dia tahu benda tu salah. Jadi cumanya dia nafsu dia. Dia kata nantilah aku taubat. Tapi ahli bid'ah dia akan memperjuangkan. Dia akan memperjuangkan benda bid'ah tu sampai mananya, sampai dia matilah kalau tak ada hidayah daripada Allah Ta'ala. Itu dia. Baik, ini dalil yang pertama daripada Al-Quran. Adapun daripada sunnah, daripada hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, bahawa Nabi SAW bersabda, kullu bid'atin dalalah. Hadis Muslim. Nabi kata setiap bid'ah dalalah, sesat. Mana bid'ah di sini adalah bid'ah dalam urusan agama, al-ibtida' fid din. Itu dia. Jadi maknanya memang kita ketahui bahawa seseorang mukmin dia tidak akan memilih jalan orang-orang yang sesat. Orang beriman dia tak akan pilih jalan orang yang sesat. Sebagaimana kita ni baca dalam solat kita, tiap-tiap solat kita baca dalam surah Al-Fatihah tu kan, kita minta kepada Allah Ta'ala, Allah kata ihdinas siratal mustaqim. Allah ajar kita supaya kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat ke atas mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selain daripada jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka, dan tidak jalan orang-orang yang sesat. Ini dia maknanya. Jadi orang-orang beriman, orang mukmin dia tidak akan cari jalan kesesatan. Kalau dia nak buat apa yang diajar oleh Nabi SAW, kalau tidak dia tak akan buat. Itu dia. Dan dia akan jelaskan kepada manusia bahawa bid'ah itu adalah sesat. Jadi yang pertama begitu. Yang pertama kata Syekh Ibn Utsaimin, perkara bahaya yang pertama adalah dia ni mencari jalan kesesatan. Orang yang buat bid'ah, dia ikut jalan kesesatan, dia tak ikut jalan petunjuk. Itu dia. Yang kedua, orang yang melakukan bid'ah, dia akan keluar daripada mengikuti dan mencontohi Nabi SAW. Mana dia tidak akan mencontohi Nabi lah. Sebab setiap ibadat dia akan mencontohi Nabi. Itulah dia, kebanyakan orang-orang tadi dia sesat, dia jadi salah. Sebab apa? Sebab kebanyakan mereka mengambil dalil daripada umum dalil. Contohnya macam ni, dia buat bid'ah, dalil dia Al-Quran ataupun hadis. Contohnya Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu sallu, ya ayyuhalladzina innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu dalil umum yang tak diajarkan oleh Nabi SAW. Kaifiat dia kaifiat dan cara diajar oleh Nabi SAW. Tiba-tiba datang generasi selepas itu, mereka cipta kaifiat dan cara dia. Selawat tadi kan, disuruh kita berselawat kepada Nabi SAW, dalilnya umum. Jadi kenapa kita khususkan pada tempat-tempat dan bahagian-bahagian tertentu saja untuk kita berselawat? Itu yang salahnya. Itu yang jadi sesatnya. Padahal dalilnya ada. Dalil Al-Quran.
Allah suruh, Allah kata, sungguhnya Allah dan para malaikat berselawat, kata Nabi, wahai orang-orang beriman, berselawatlah ke atas Nabi SAW. Jadi bila mereka tadi buat kaifiat, cara yang tertentu, mereka reka sendiri cara tu, maka itulah yang jadi bid'ah dan sesat tu. Memanglah mereka akan gunakan dalil Al-Quran, dalil hadis, kan? Contoh, ini contoh selawat. Lagi contoh apa yang tak ada dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Contohnya doa, kan? Dalam surah Ghafir Allah Taala kata, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Taala kata, berkatalah oleh wa qala rabbukum, berkatalah Tuhan kamu, ud'uni, kamu semua mintalah pada aku, serulah aku, mintalah, doalah pada aku, astajib lakum, nescaya aku akan penuhi seruan kamu, permintaan kamu. Kemudian Allah kata, orang-orang yang takabur, sombong daripada beribadat terhadapku, maka dia akan masuk dalam neraka Jahannam tadi. Ya? Dan disuruh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalil Al-Quran. Betul juga hadis Nabi SAW, kan? Nabi suruh kita berdoa, salullaha lahu tathbit. Dan dia kata, doalah, mintalah pada Allah Taala untuk saudara kamu ni, supaya Allah Taala teguhkan dia di dalam kubur tu. Disuruh kita berdoa. Dan Nabi SAW sendiri pun berdoa, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Doa, banyak Nabi ajak doa. Tapi bila kita tentukan kaifiat dan cara dia, kaifiat dia, cara dia, mesti kita ni lepas sembahyang, seorang jadi kepala, hak lain jadi makmum, ikut amin-aminkan apa yang dibaca. Sedangkan amalan tersebut tidak pernah ada di zaman Nabi SAW. Cara tu, doa tadi maknanya kita buatlah doa umum, tak ada masalah apa, doa umum. Masuk tandas pun doa. Nak tidur pun baca doa. Doa pagi, doa petang. Dia tak diajar pun. Begitu juga dengan solat-solat sunnah. Solat-solat yang dianjurkan, contohnya solat-solat yang dilakukan secara beramai-ramai, solat tasbih, solat tasbih, kan? Maknanya tak pernah dilakukan secara berjemaah. Nabi tak pernah buat jemaah pun. Mari kita hari ni, kita buat jemaah ramai-ramai, semangat sikit. Tapi kalau diajak dia buat qabliyah zuhur berjemaah, dia tak mau pula. Dia ajak dia qabliyah zuhur, qabliyah fajar berjemaah, dia tak naknya pula. Sebab apa? Pelik. Yang lain tu tak pelik, tapi yang tu pelik. Itu dia. Jadi bahaya, kan? Maknanya yang kedua ni, dia akan mengeluarkan orang tu daripada mencontohi Nabi SAW. Dia tidak akan menjadikan Nabi sebagai suri tauladan. Dia tak akan ikut Nabi SAW. Kenapa? Kerana dia rasa tak puas. Sebab apa? Sebab kita dah biasa buat macam ni sejak turun-temurun, kan? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim la muqtadun. Kami dapat titik nenek kami buat macam tu, kami nak ikut, tak puas. Mari bulan Muharram kacau bubuk sora. Ni bulan apa? Jamaah akhir. Belum Muharram, lambat lagi lah. Dengan apa gaduh kacau bubuk sora, orang Kedah kata bubuk sora. Dia campur habis segala benda dalam tu, kan? Bulan lain tak mau buat bubuk sora pun. Bubuk orang Kedah kata bubuk sora, sini panggil bubuk apa? Kan? Asyura, tak kira lah. Bulan Muharramnya Mariah. Kan kacau bubuk tadi. Memang sedap bubuk tu, memang sedap. Saya pun suka. Tapi bulan lain tak ada orang nak makan. Bulan tu, kan? Jadi macam tu. Takut pula nanti bubuk lambu. Apa lama mari generasi 10 generasi yang akan datang ni, kalau tak kemat lagi, dia jadi bulan Ramadan mari sunnah bubuk lambu. Tak buat bubuk lambu, tak boleh, tak sunnah ni. Jadi macam tu, kan? Maknanya bahaya benda tu. Jadi bila dihidupkan, kata salaf, bila suatu bid'ah dihidupkan, maka mati satu sunnah. Ni kita nak ajar orang, nak ajak orang ni buat benda yang Nabi SAW ajar, sunnah tadi, kan? Berdoa, disuruh kita berdoa, kan? Tapi maknanya, kan, tak pernah dia ajar kita berdoa tadi ramai-ramai, kecuali kunut witir ke, kan? Kunut witir, kan? Itu maknanya imam tadi berkunut, maka kita amin di belakang, kan? Kunut witir. Kunut subuh kata Abdullah, kata Anas bin Malik, kata apa?
kan? Bunayya muhdath, bid'ah. Qunut subuh dia kata bid'ah. Tapi apa-apa benda tu kita kata khilaf yang mu'tabar lah, khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mensahihkan dan ada yang mendhaifkan hadis tersebut. Tapi yang kuatnya wallahu a'lam, maka hadis tu adalah dhaif. Maknanya hadis qunut subuh tu dhaif, maka kita tak buat lah. Tapi kalau kita sembahyang orang yang berqunut subuh, kita di belakang dia, maka kita berqunut belakang dia lah. Kita angkat tangan dia lah. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih, dijadikan imam tu untuk kamu ikut. Itu dia, ikutlah imam tadi. Kerana dia panggil khilaf yang mu'tabar, khilaf tanawwu'. Itu sebab dia ada dalil, tapi cumanya dalilnya di sisi Imam Asy-Syafi'i benda tu hadis tu sahih, itulah. Di sisi lainnya hadisnya dhaif. Di benda khilafiyah. Jadi kalau kita jadi imam, kita tak kunut lah. Kalau jadi imam tak kunut lah kan. Tu. Bukan kita takut kat orang belakang tu. Ada. Fitnah pula. Ya. Jadi fitnah. Dia tak jadi fitnah benda tu kan. Kita nak hidupkan sunnah ni, dia tak jadi fitnah. Kecuali benda tu kita sampaikan. Kita sampaikan pada orang, kita ceritakan dulu kan, dengan ilmu kita lah. Agar benda ni tak sunnah Nabi SAW. Kalau saya jadi imam, saya tak baca kunut. Ataupun kalau kita baca apa, orang biasanya saya ingat orang tak tanya. Kalau kita jadi imam, dia pun tak, melainkan dia pun nanti tak akan suruh kita jadi imam dah lah. Kan? Sekali tu jelah jadi imam. Lain kali dia tak suruh tak apa. Kita bukan nak jadi imam. Kan? Bukan ada apa-apa kan, maksud begitu. Jadi kita jadi makmum. Yang penting kita solat berjemaah. Jangan jadi sebahagian orang tadi dia tak mau pergi jemaah. Pasal apa? Pasal tu imam tu subuh kunut, padahal solat berjemaah subuh tadi pahalanya besar kan. Untuk man sallal fajr jama'atan fa ka'annama qama al-laila kulluhu. Barang siapa mendirikan solat subuh berjemaah, seolah-olah dia telah mendirikan malam sepenuhnya. Kita pergi masjid ataupun surau tu solat berjemaah tadi. Itu dia. Baik. Di barang siapa yang beribadat dengan bid'ah yang diada-adakannya, biasalah ahli bid'ah ni dia akan gunakan dalil. Dia ada dalil lah, tapi dalil umum yang dia khususkan. Kalau kita tanya, Allah sebut apa selawat kat atas Nabi, dia ada dalil yang dia gunakan. Tapi dalil tu dalil yang umum, tiba-tiba dia tu khususkan, yang mana Nabi tak khususkan. Dia guna dalil selawat, dalil solat sunat tadi kan. Macam solat sunat tasbih dia pun buat bulan Ramadan tu. Bulan Ramadan pun nak buat solat tasbih. Berjemaah pula tu. Tutup lampu pula tu. Kan? Tu dia. Dia nak tutup lampu, dia nak jimat elektrik kot. Mungkin juga. Tapi solat tasbih berjemaah tu, itulah dia bid'ah. Solat, tapi kenapa jadi bid'ah? Sebab kamu tentukan kaifiat dia. Kenapa kamu buat jemaah sedangkan Nabi tak buat jemaah? Dia kata Nabi dah pahala banyak dah, kita pahala sikit, kita kena buatlah jemaah sebab nak bagi pahala banyak. Dia macam tu lah, dia pusing. Ya, ahli bid'ah ni dia akan pusing macam tu. Dia akan pusing kan. Kita cakap pula kan, maknanya Allah Ta'ala suruh kita ni ikut Nabi. Nabi diutuskan untuk kita ikut dia. Itu dia. Sehingga ada ustaz-ustaz yang dulu dia ceramah kan, dia kata apa? Dia kata Nabi ni tak sempat nak buat benda-benda ni, sibuk. Ada ustaz, nama saya ingat je lah, tapi tak boleh sebut lah kan. Tak tahulah dulu Nida Al-Khadim pernah saman dia. Tak tahulah dia saman dia lari macam mana, tak tahulah kan. Tapi nak ceritanya bodohnya dia macam tu lah kan. Dia kata Nabi tak sempat nak buat. Kenapa? Nabi pergi perang apa semua, sibuk, tak sempat nak buat benda-benda sunat ni. Jadi Nabi tinggalkan kepada kita peluang untuk buat benda-benda ni, maka kita buat lah. Senang dia cakap macam tu kan. Senang. Itu dia. Baik. Jadi kalau buat macam tu, siapa yang buat ibadat dengan bid'ah yang diada-adakan, sesungguhnya dia telah keluar daripada ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi SAW tidak pernah mensyariatkannya. Dengan itu dia keluar daripada syariat Allah dengan bid'ah yang dilakukannya. Dia keluar daripada syariat Allah Ta'ala dengan bid'ah yang dia buat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia kata bid'ah yang dilakukannya menafikan syahadah Muhammad Rasulullah SAW.
Di situ terdapat penafian terhadap syahadah Rasulullah SAW. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku nak saksi bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi utusan Allah ni dia bawa apa yang Allah perintahkan. Jadi bila dia buat benda bid'ah, bahayanya di situ, seolah-olahnya dia menafikan syahadah Muhammadur Rasulullah. Walaupun pada lisannya dia tidak menafikan, tapi lisanul hal, keadaan diri dia seolah-olah dia menafikan syahadah Muhammadur Rasulullah. Ini bahaya. Bahaya. Itu dia. Kita nak kena bagi penjelasan. Tapi kalau dia terima, terimalah. Kalau ada hidayah, dia terima. Tak ada hidayah, dia tak terimalah. Nak buat macam mana? Itu. Jadi kerana barang siapa yang melaksanakan syahadah ataupun mentahkikkan syahadah Muhammadur Rasulullah, pastinya ia hanya beribadat dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW sahaja. Hati dia. Maknanya kalau dia melaksanakan syahadah Nabi SAW tadi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pasti dia hanya buat apa yang Nabi ajar dalam agama lah. Dalam agama. Lain benda tu dia tak buat dah. Itu dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini bahaya yang keempat bagi pembuat bid'ah tadi. Bahaya yang keempat. Ini kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Bid'ah itu sendiri mencemari ketulinan Islam. Ketulinan Islam tu, Islam yang tulis tu telah dicemari. Ya, itu dia. Kerana seolah-olahnya Islam belum sempurna, dan jadi sempurna dengan bid'ah itu. Seolah-olahnya Islam tadi belum sempurna lagi. Nak tunggu dia tu lahir, dia buat satu benda yang baru dalam agama, baru Islam tu jadi sempurna dengan bid'ah yang dia buat. Itu dia. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, Allah Ta'ala sebut, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini Allah Ta'ala kata, aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu. Agama Islam dah cukup, siap. Siap dah. Cumanya kita nak amalkan je, nak gunakan je. Tak payah nak buat dah. Dah siap dah. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan ke atas kamu semua nikmatku. Allah Ta'ala telah sempurnakan ke atas kita ni nikmat dia. Nikmat iman, nikmat Islam. Okay? Wa raditu lakumul Islam madina, aku telah redha untuk kamu semua Islam tu sebagai agama. Ini dia. Jadi makna yang keempat ni, dia telah mengatakan Islam tu tak sempurna lah. Dia sendiri telah mencemarkan ketulinan, mencemari ketulinan Islam. Islam dah komplit dah. Dikatakan kepada ahli bid'ah, dikatakan pada dia, anda telah datangkan dengan syariat yang tidak jadi sempurna Islam. Maksudnya Islam tu tak sempurna kecuali dengannya, dengan benda yang kamu bawa tu. Jadi maknanya kamu ni bawa benda yang mana Islam tu akan sempurna dengan benda yang kamu bawa. Itulah amalan yang kamu bawa tu. Ini adalah celaan lah, celaan, tomahan, tikaman terhadap Islam. Maksud gitu, celaan. Walaupun bukan daripada lidah dia, tetapi dari perbuatan dia. Lidah dia tak mencela Islam, tapi perbuatan dia seolah-olah mencela Islam dah. Islam dah lengkap, tiba-tiba dia buat pula satu amalan baru. Dia ajaknya orang kepada amalan tu. Malam cinta Rasul. 40 tahun lepas tak ada apa malam cinta Rasul. Tak ada pun. Maknanya, siapa yang pergi khususkan malam-malam tertentu untuk cinta Rasul? Padahal cinta Rasul ni setiap saat dan setiap masa. Disuruh kita ni mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tu cinta kepada Nabi ni setiap saat. Duduk di rumah tak senang nak pergi tengok Nabi ni, takut kena apa, demam ke apa ke. Sahabat-sahabat Nabi SAW kan. Begitu keadaan mereka tadi. Kita ni ada hari-hari tertentu pula. Di dunia ni macam itulah, semakin lama semakin karut, semakin lama semakin karut. Haru biru habis semua. Manusia dah jadi jauh daripada agama dia. Jadi orang-orang jahil tadi dia ambil fatwa daripada dia. Sebab tu Nabi dalam satu hadis, Nabi SAW sabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an, kan, yantazi'uhu, kan, maknanya Allah tidak
akan mencabut ilmu, tidak akan mengambil ilmu dengan dicabut ilmu itu daripada dada ulama. Walakin, ya kan, yaqbidul ilma biqabdil ulama, kama qala Nabi SAW. Tapi Allah Ta'ala ambil ilmu tu dengan ambil nyawa para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman, ya kan, sehingga hatta idza lam yubqi aliman, sehingga tidak ada lagi orang alim atas muka bumi ni. Ittakhadhan nasa ru'usan juhala, manusia akan ambil orang-orang jahil sebagai ketua, ambil fatwa, tanya soalan. Fasu'ilu, maka mereka ditanya tentang agama. Fa'aftau bighairi ilmin, maka mereka memberi fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan mereka sesatkan orang lain. Itu dia akhir zaman ni macam tu lah, kan? Tengok orang tu pakai serban ke, pakai jubah ke, janggut panjang ke, apa ni, alim. Dia mengukur kealiman seseorang dengan pakaian, penampilan diri, kan? Itu dia, bahayalah. Ramai orang jadi sesat, bukan sikit, ramai. Jadi agama ni jadi serabut. Nak kena menari, nak kena berjoget. Tarekat tu, tarekat ni kan, duk puja minta pada kuburan. Jadi agama ni jadi bahan mainan, duk menyanyi. Siapa yang merosakkan agama? Inilah dajjalun, kadzabun, para pendusta, para dajjal yang mengada-adakan dalam urusan agama tadi. Ramailah orang jadi sesat dan disesatkan oleh mereka. Ramai orang jadi sesat. Kenapa? Kerana kejahilan terhadap agama dia. Baik. Jadi celaan dia tu terhadap agama dengan perbuatan dia, walaupun bukan dengan lisan. Jadi mengapakah perkara bid'ahnya tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya? Adakah baginda tidak mengetahuinya? Adakah Nabi tak tahu? Tak diajarkan kepada Nabi, ya kan? Kemudian dia mari dapat ilham tu, dia pun buat. Ataupun Nabi sengaja meninggalkan benda tersebut. Ini satu tuhmahan terhadap Nabi SAW. Sama ada dia nak kata Nabi lupa, ataupun sama ada dia nak kata Nabi itu jahil. Wal'iyadzubillah. Sebab apa? Sebab Nabi tak tahu. Tak tahu ni maknanya dia jahil lah. Sebab apa? Sebab Nabi tak buat macam benda yang dia buat. Itu rosak tadi, kan? Dia yang rosak. Dia merosakkan diri dia dan orang lain. Itu yang keempat. Yang kelima, kata Syekh Ibn Utsaimin, bid'ah adalah tuhmahan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah adalah agama ni, maksud dia cerita kita dalam agama. Sebab saya dah ulang-ulang, sebab orang tak faham lagi bab bid'ah ni. Dia kata naik unta, naik kuda apa semua tu, kan? Itu ada ramai orang tak faham ya. Kalau hang bid'ah pergi naik unta lah pergi Mekah, dia kata. Kan? Itu dah. Itu dia. Di mananya bid'ah adalah adalah tuhmahan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Padanya ada tanggapan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui dan baginda menyembunyikannya. Ini bahaya. Tuduh bahawa Nabi tadi sembunyi cara ibadat. Pernah dengar dah dulu, pernah baca dah. Pernah dapat tak surat berantai? Nak surat berantai? Dia ni syekh apa ni, syekh mengarut mana ni, kan? Dia suruh siapa dapat surat ni kena photostate. Berapa kena photostate? 100 ke apa, bagi-bagi. Dapat ni photostate, bagi-bagi, kan? Bahawa syekh ni dia dapat mimpi jumpa Nabi semua, Nabi ajar gini. Maknanya Nabi lupa nak ajar dulu, mari kat dia baru Nabi ajar kat dia. Mana ayat Quran al-yauma akmaltu lakum tu tak boleh pakai lah kalau ikut dia. Ini orang yang merosakkan agama tadi, kan? Tapi ramai orang yang terpedaya. Sebab saya pernah tengok di masjid, korang tu dia photostate tu, lama cerita ni, kan? Photostate tu banyak dia photostate tadi surat tu, kan? Dia suruh photostate bawah ni pula, photostate pula 100 pula bawah ni. Tu dia buang duit dia. Dia buat kerja gila. Itu. Baik, yang keenam, bid'ah memecah belahkan umat Islam. Orang buat bid'ah ni, dia pun inilah yang memecah belahkan masyarakat. Bukan orang yang ajak kepada sunnah memecah belahkan masyarakat. Tapi hari ni pelik, orang yang ajak kepada sunnah dituduh sebagai pecah belah masyarakat. Hatta mereka kata, ni amalan ni kita tak boleh amalkan di Malaysia kerana amalan ni boleh memecah belahkan masyarakat. Tengkorak dia.
Kan? Ni. Maknanya amalan yang Nabi ajak sunnah ni, dia pergi kata benda tu boleh memecah belahkan masyarakat. Tak boleh cerita. Amalan ni bukan tak betul dia kata. Betul, memang betul Nabi buat hadis, benda ada hadis kan. Tapi tak boleh cerita kat orang. Nanti masyarakat jadi confused. Lagu tu pula dia pergi kat tu. Masyarakat jadi confused kata dia. Kamu ni betul cakap betul ke ni? Kan? Maknanya gila ke apa? Itulah. Tu maknanya betul lah. Tapi kita tak kata lah gila kat dia lah. Tapi kita geram sungguh lah. Kan? Tak kira lah mufti ke apa kan. Cakap macam tu benda. Maknanya amal sunnah boleh memecah belahkan masyarakat. Boleh menimbulkan keserabutan dalam masyarakat. Masyarakat jadi confused semua kan. Kalau jangan elok pasal apa nak jadi confused pula. Itu dah ilmu tadi macam tu. Daripada tak tahu kepada mengetahui. Itu dia. Masyarakat ni kita nak kena ceritalah ilmu. Kalau senyap, apa yang dia buat kita pun buat. Wala ini taba'ta ahwa'ahum. Kalau kamu ikut hawa nafsu mereka, manusia semua tadi, mereka akan sesatkan kau. Kita tak boleh ikut manusia. Sebab tu kalau dalam bab hadis yang akan datang nanti cerita bab sabar tu. Bab sabar. Sabar di atas ujian-ujian tadi. Nak menyampaikan kepada orang tadi, kita akan terima macam-macam dugaan. Nak menyampai ya. Bukan nak minta dia orang, kita nak menyampaikan kepada mereka ya. Bukan nak minta kat mereka, nak bagi kat mereka. Tu pun kita akan diuji dengan macam-macam ujian. Sampai kena penjara, sampai kena macam-macam lah. Dia akan terima benda yang macam tu kan. Itu dia. Jadi maknanya bid'ah memecah belahkan umat Islam. Kerana apabila umat Islam membuka pintu bid'ah, kata Syekh Ibn Uthaymin, maka jadilah setiap orang dengan bid'ah yang dimulakannya. Mana setiap orang ada bid'ah masing-masing. Dia ni rasa bagus buat macam ni, dia buat. Dia ajak orang buat. Hak ni pun rasa bagus macam ni. Jadi setiap orang ada bid'ah yang dia buat. Masing-masing boleh buat dalam agama tadi kan. Tu dia. Inilah yang berlaku dalam agama Nasrani, agama Ahlul Kitab. Yang tok guru depa tadi kan pergi reka buat. Reka buat. Sampai tahap depa ni boleh mengampunkan dosa. Ampunkan dosa. Buat dosa banyak-banyak pergi jumpa padri, selesai. Kan? Nak cepat sikit bayar duit ke? Kan? Bagi rasuah. Kan? Ada saya baca dalam ni lah. Maknanya saya cerita lah, saya ingat tu kan. Dia mana pergi bayar. Dia beli pengampunan daripada padri. Dia kata saya nak beli semua pengampunan yang ada pada tuan padri. Dia orang kaya. Padri pun, duit banyak ni. Dia jual habis semua. Dia balik kampung, dia kata hampa jangan duk minta lah kat padri tu, aku beli habis semua pengampunan. Ni padri ni fikir balik, tak boleh. Dia pergi minta beli balik separuh. Padri tu minta beli balik separuh pengampunan tu, supaya apa, nanti orang lain nak mai pula nak minta ampun kan. Jadi macam tu. Ni saya pernah baca dalam ketika mana tengoklah. Itu dah. Niaga. Baik, dengan itu, kalau macam tu umat Islam akan jadi berpuak-puak. Setiap kumpulan dia akan berbangga dengan apa yang di sisinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 32, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kumpulan dia gembira dengan apa yang ada di sisi mereka. Setiap kumpulan gembira dengan apa yang ada di sisi mereka. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 159 sampai 160, 2 ayat Al-An'am, Allah kata, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'in. Sungguhnya orang-orang yang memecah belahkan agama mereka dan mereka itu berkelompok-kelompok, dan bukanlah engkau daripada mereka sedikit pun. Innama amruhum ilallah, urusan mereka hanya kembali kepada Allah. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, nanti Allah akan cerita kepada mereka apa yang mereka buat. Kemudian Allah kata, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang buat kebaikan, surah Al-An'am ayat 160, barang siapa yang buat satu kebaikan, maka Allah akan gandakan dengan 10 kali. Allah akan gandakan dengan 10 kali. Wa man jaa bis sayyiati, barang siapa yang buat satu dosa,
fala yujza illa mithluha, maka dia tidak akan dibalas melainkan dengan yang sama dengan dosa tersebut. Satu dapat satu. Wa hum la yuzlamun, mereka tidak akan dizalimi. Jadi apabila manusia melakukan pelbagai bid'ah, maka setiap orang akan berkata, kebenaran hanya di pihak kami. Dia masing-masing kata, kami yang betul, kami yang betul, kami yang betul. Semua tak betul. Ahli bid'ah ni semua tak betul. Itu dia. Jadi mana kata mereka, selain kami adalah sesat, mereka kata tak betul. Di sini Syekh Abdul Utsaimin dia bawa contoh Maulidur Rasul. Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, dia kata contohnya mereka yang melakukan bid'ah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berhari raya menyambutnya. Kerana apa? Kerana hari itu dilahirkan Nabi SAW. Mereka mencela orang yang tidak menyambutnya sebagai orang yang tidak mencintai Nabi SAW. Bercela pula. Maksudnya celaan tu kena kepada siapa? Kena juga pada Abu Bakar, kena juga pada Umar, kena juga pada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Celaan tu kena juga lah pada sahabat. Sebab mereka kata orang yang tak sambut Maulid Rasul ni macam Abu Bakar, Umar lah. Tak sambut. Mereka tak cinta Nabi lah. Padahal mereka tadi telah mengorbankan seluruh jiwa dan raga mereka, harta benda mereka untuk Islam, untuk mempertahankan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dituduh pula tak mencintai Nabi. Itu dia. Ya. Ada pula yang menyatakan bahawa yang sebutan kelahiran Nabi ni dah dimulakan masa zaman bapa saudara dia Abu Jahal, dan dia dilahirkan aja Abu Jahal sembelih 100 unta dan merdekakan. Bukan Abu Jahal, Abu Lahab. Merdekakan. Jadi mana sunnah Abu Lahab lah. Jadi mereka kata itu menunjukkan bahawa pada masa itu ya, memang dah buat. Maknanya sunnah Abu Lahab lah sekarang. Ya, sunnah Abu Lahab lah tu. Kamu nak duduk dengan Abu Lahab? Kalau benda tu sabit lah. Kalau benda tu sabit, kan? Kisah tu sabit, maknanya kamu nak ikut Abu Lahab lah. Sunnah Abu Lahab lah tu. Kita disuruh ikut sunnah Nabi SAW, bukan sunnah Abu Lahab. Abang dekat dia macam tu lah. Dia lagi marah habis lah, nak buat macam mana. Tapi kita cakap elok-elok lah, jangan cakap saya kasar kan. Tapi tu bukankah itu sunnah Abu Lahab cakap dekat dia, kan? Kita disuruh ikut sunnah Nabi. Kan? Dia memari hujah lain pula. Jadi ahli bid'ah ni macam tu lah. Dia tidak akan mengalah, tak akan mengalah. Lepas tu dia tak boleh jawab pula. Nanti tanya ustaz aku lah, dia kata. Tanya ustaz aku. Dia tak boleh jawab, tanya ustaz aku. Ustaz tu hujah dia. Sama lah dengan saya ada seorang guru, ustaz saya, guru saya, orang putih masuk Islam, mengajar dulu, ngaji kat dia lah, orang mereka. Dia ni berhujah dengan mak dia. Dia cerita lah, dia ajar kami dalam bahasa Arab lah, kan? Dia masuk Islam umur 20 lebih lah. Dia belajar perbandingan agama. Saya tak tahu nama orang putih dia apa dia. Saya tahu nama dia kita panggil dekat dia Abu Salman ya. Nah, dulu kita mengaji dekat dia. Dia PhD. Buat PhD Madinah bahagian akidah. Orang putih. Dia kata aku ajak mak aku, ceritalah pasal Islam kat mak dia kan. Ajak mak dia, mak ni benda ni kan, dalam ni dia hujah dalam akal. Lagi mak dia tak boleh jawab, mak dia telefon ke gereja. Padri pesan, kan? Padri pesan benda ni tak boleh fikir-fikir, tak boleh guna akal. Beriman saja. Beriman saja. Itulah. Masa tu tak tahulah. Sekarang wallahu alam lah. Cerita ni saya pun dah daripada tahun 90-an lah sampai tahun 2015 ni kan, tak tahulah macam mana cerita dia kan. Tak pernah ni lah berhubung macam tu. Itu cerita dia. Jadi maknanya orang tadi ahli bid'ah macam tu lah. Dia akan guna, last kali dia akan guna untuk guru dia lah ataupun ustaz dia. Lahir ustaz kata orang ramai buat, masyarakat ramai buat, takkan kita nak nak menyelisihi masyarakat. Kita kena ikut jemaah. Dia guna pula man syazza finnar. Siapa yang duduk seorang-seorang dalam neraka. Macam tu kan. Dia Allahu akbar. Itu dia. Dia akan guna juga macam mana pun cara dia kan. Itu yang ke-6. Yang ke-7 ada sikit lagi. Apabila bid'ah berleluasa, sunnah semakin hilang. Ini bahaya dia. Bid'ah dah merebak, sunnah makin padam, hilang.
Sebab tu kata sebahagian ulama salaf, dia kata mabtada'a qaumun bid'atan, tidak ada satu bid'ah yang diadakan oleh satu kaum illa adha'u minas sunnati, mereka akan hilangkan daripada sunnah mislaha yakni au ashad, ataupun lebih teruk lagi, lebih banyak lagi sunnah yang mereka akan hilangkan. Hidupkan satu bid'ah, satu sunnah hilang, ataupun dua sunnah hilang, ataupun lebih lagi. Ini dia. Jadi bid'ah ni membawa kepada melupakan sunnah di antara umat Islam. Jadi umat Islam orang semakin lupa sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Baik, di sana ada orang-orang yang melakukan bid'ah dengan niat yang baik. Niat yang baik, akan tetapi perbuatannya buruk. Sebab apa? Sebab menyalahi sunnah. Ingatlah kisah hadis Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala, hadis yang sangat panjang tu kan. Jadi maknanya kisah Abu Musa tu, dia pergi dengan sahabat-sahabat yang lain, dia nak pergi ke masjid, dia pergi lintas masjid lalu pergi rumah Abdullah bin Mas'ud. Sampai di masjid, dia tengok ada orang dia buat halakah-halakah. Takbir, ada batu, di setiap halakah ada batu. Tasbih, takbir, tahmid kan. Jadi dia tengok, dia pun pergi ke rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebelum pergi sembahyang lah ni. Ini belum masuk waktu lagi lah. Kan? Jadi mana singgah di rumah, sampai di rumah Abdullah bin Mas'ud, dia tengok ada satu kumpulan jemaah di situ, duk tunggu Abdullah bin Mas'ud juga. Duk tunggu juga. Jadi dia berkata, Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman dah keluar ke belum? Dia berkata belum. Dia pun duduk sekali situ. Bila Abdullah bin Mas'ud keluar, dia pun maknanya pergi jalan sekali lah ke masjid. Dia kata ya Abu Abdurrahman, tadi di masjid aku tengok satu perkara, benda tu aku mengingkarinya, tapi aku rasa tak ada apa. Rasa benda tu tak ada masalah apa lah, tapi benda tu aku ingkar lah. Kan? Aku rasa pelik. Sebab apa? Sebab zaman Nabi tak pernah ajak kita buat benda tu. Nabi tak pernah ajar kita buat benda tu kan. Tiba-tiba mereka ni, pok tabi'in ni lah, dia buat. Kata Abdullah bin Mas'ud, kamu kata apa dekat dia? Kamu suruh buat apa? Kalau kamu suruh mereka tu kira dosa mereka, lebih baik daripada mereka buat macam tu. Maksud itu. Dia pun pergi masjid, dia tengok masjid apa, dia kata, apa ni yang kamu buat ni? Ma hadzal ladzi arakum tasna'un. Apa yang kamu semua buat ni? Oh, dia kata, Abu Abdurrahman, kan ni ada batu, kami duduk kira takbir, kira tasbih, kira tahmid, kami tahlil. Tahlil? Kan? Tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah kan. Maka Abdullah bin Mas'ud marah, dia benda tu marah. Dia marah, dia kata, ni baju Nabi, sahabat-sahabat Nabi ni ramai lagi. Baju Nabi tak aput lagi, pinggang mangkuk Nabi tak pecah lagi. Kamu dah buat benda baru dalam agama. Maka kamu ni lebih hebat daripada agama yang diajar oleh Nabi SAW. Fawallahi antum ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka demi Allah, kamu berada di atas petunjuk ataupun agama yang lebih hebat daripada agama ataupun petunjuk Muhammad SAW. Kamu buat benda baru dalam agama. Padahal tahlil, takbir, tahmid, tasbih tu, benda tu disuruh kita. Kaifiat dia tengok. Dia berbuat kaifiat. Sementara nak tunggu sembahyang bukan ada apa. Daripada kita sembang-sembang, gurau-gurau kan, baik kita buat satu kumpulan takbir. Ada satu tekong, khalifah ada khalifah, setiap kumpulan ada khalifah. Takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu, sampai cukup 100 kali takbir. Tahmid pula, tasbih pula, macam tu lah benda ni. Dia apa kata, ya Abu Abdurrahman, ma aradna illa al-khair, kami tidak menghendaki melainkan kebaikan, kata dia. Dia babat macam tu. Kami niat kami soleh, niat kami baik. Ma aradna illa al-khair, kata Abdurrahman. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kam muridan lil khairi lan yusibahu. Berapa ramai orang yang niat baik tapi tak betul, tak ada pahala. Niat baik tapi tak ada pahala. Macam Robin Hood, niat baik kan, tapi dia niat baik dia orang kafir dah kan. Niat baik pergi curi harta orang kaya bagi orang miskin, tu tak betul juga kan. Tapi kalau orang Islam yang macam tu, tak betul lah. Niat dia baik, tapi tak betul. Jadi maknanya berapa ramai orang yang niat dia soleh, niat dia baik, tapi tak dapat pahala. Itu dia alasan dia niat dia baik. Itu.
Ada orang yang melakukan bid'ah dengan niat yang baik, akan tetapi perbuatannya buruk sebab menyalahi sunnah. Antara kerosakan bid'ah yang merosakkan ni, ahli bid'ah tidak menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai hakim, tetapi dia menjadikan nafsunya sebagai hakim. Ahli bid'ah, dia tak akan jadikan Quran dan sunnah sebagai hakim dia dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59. Allah kata, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Maka jika kamu berselisih pada suatu perkara, ahli sunnah dengan ahli bid'ah ni berselisih tak? Selisih. Kita dengan dia berselisih kan? Kita kata benda tak boleh, dia kata pasal tak boleh. Tok guru aku buat, aku belajar macam ni. Tak boleh. Okey, sekarang kita berselisih kan? Kamu kata boleh, aku kata tak boleh. Jom kita pergi cek Al-Quran, tengok. Cek sunnah, tengok dalam hadis. Ada tak amalan yang kamu buat ni dalam hadis? Mana kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Kalau kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat. Itu dia. Jadi maknanya gitu. Jadi maknanya saya hanya sempat baca huraian ayat-ayat Al-Quran saja. Kita belum sempat lagi menguraikan hadis Aisyah tadi kan. Maknanya kita dah sampai di stesen ataupun di garis penamat pada hari ini. Kan hadis Aisyah tu belakang tu kan. Pendek je hadis tu. Di mananya mungkin kita boleh banyak lagi ringkas-ringkas ya. Baik. Ini apa yang saya tulis daripada Syekh Ibn Uthaymin, banyak fawaid ataupun maklumat daripada huraian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Uthaymin dalam hadis Riyadhus Shalihin ni. Hadis Aisyah tu, Aisyah radhiyallahu anha qalat, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Hadis ni pendek, tapi kenapa dia orang tak mau faham? Kenapa tak mau faham kan? Barang siapa yang mengadakan dalam urusan kami ma laysa minhu, apa yang tiada padanya, fahuwa raddun, maka tertolak. Itu dia. Jadi amalan tu tertolaklah. Dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang beramal dengan amalan yang kami tidak pernah ajar, maka amalan dia raddun bermakna mardud, maknanya amalan dia tertolaklah. Itu kan. Baik, di sini ada soalan. Soalan dari rumah kot. Assalamualaikum. Apakah lepas solat tak perlu berdoa? Soalan dia. Apakah lepas solat tak perlu berdoa? Di antara tempat-tempat makbul doa ialah aqibus solah, aqib, maksud selepas solat. Jadi maknanya berdoa. Tapi tak diajar kita berdoa beramai-ramai. Doa masing-masing, seri-mersing. Kan? Masing-masing. Kita berdoa. Kita dengan hajat kita minta kepada Allah Ta'ala, bertawasul dengan amalan soleh kita kan. Bertawasul dengan solat kita tadi. Ya Allah, dengan solat aku tadi maknanya terimalah hajat aku ini. Sebutlah hajat kita depan Allah Ta'ala. Maka bagus kita berdoa. Tak ada masalah apa. Berdoa. Dan kita angkat tangan berdoa, menghadap ke arah kiblat, bukan membelakangkan kiblat. Doa tadi kan, menghadap ke arah kiblat dalam keadaan kita berdoa, bermunajat kepada Allah Ta'ala. Bukan doa lah lepas solat, tak ada masalah apa. Kan? Jadi maknanya tidak perlu, tidak sunnah beramai-ramai, kan, dengan doa-doa yang tertentu apa semua kan. Itu dia. Orang yang berdoa di masjid tu bukan dia berdoa mana pun. Tangan angkat, mata tengok rata. Doa tangan, cuba tengok, perhati tengok dalam masjid ada berdoa tadi kan. Amin. Amin. Mana khusyuk dia berdoa? Satu. Yang kedua, dia faham kata imam tu baca apa. Silap-silap. Tak silap kot. Kadang-kadang tu imam pun tak faham dia minta apa. Hak tu yang dia hafal. Sebab apa? Mentaliti orang-orang kita lah, orang belah-belah kampung ke mana kan. Dia lagi banyak doa, lagi panjang dia hafal doa, dia lagi tinggi darjat dia. Lagi panjang doa dia hafal, lagi tinggi darjat dia di kalangan masyarakat. Dia rasa macam tu.
Tu dia. Itu kan ada. Baik. Itu yang pertama dia kata. Yang kedua dia tanya, apakah maksud ulama itu? Ulama. Ulama ni diambil daripada perkataan alimah lah. Alimah. Kan? Orang yang alim, orang yang mengetahui. Alimun, alimani, ulama'u, orang-orang yang banyak mengetahui. Maksud orang-orang yang banyak ilmu. Sebab orang yang berilmu ni maksudnya dia darjat dia tinggi lah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya sahaja yang takutkan Allah Ta'ala daripada hambanya adalah para ulama yang ada ilmu, yang banyak ilmu. Kan? Jadi maknanya yang takut pada Allah Ta'ala itu adalah para ulama. Jadi ulama ni orang yang banyak ilmu. Alim, alimun, alimani, ulama'u. Jamak. Ulama'u, yang banyak ilmu. Semua pengikut agama kata ada ulama masing-masing. Maksudnya orang yang banyak ilmu lah. Tapi ilmu mereka tu tak betul lah. Kan? Ilmu agama selain daripada agama Islam ni tak betul lah. Itu dia. Jadi yang dimaksudkan dengan ulama adalah ulamaul muslimin, ulamaul Islam, ulama Islam. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala angkat darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu, dan orang-orang yang diberikan ilmu, darjat mereka lebih tinggi. Darajat maksudnya banyak darjat lah, tinggi darjat mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berhenti di sinilah. Ada soalan lagi? Ini soalan di luar. Soalan di sini? Ya. Yang tadi batu tu kan. So bolehkah kita kaitkan dengan tasbih yang kita sendiri baca? Ada sama ke? Tak boleh. Maknanya sebagian ulama kata macam itulah. Kan? Sebab apa? Sebab yang ada jadi saksi kita di akhirat besok adalah ni. Jadi tapi kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala, seingat saya dia kata benda tu kalau dia nak mendhabitkan bilangan tu tak ada masalah apalah, benda tu harus macam itulah. Tapi seeloknya bagi saya wallahu alam, seeloknya benda tu tak payahlah. Jari kita lah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah kan. Tapi ada ulama yang mengharuskannya, tapi maknanya tak ada dalil lah. Sebab apa? Dia kata benda tu hanya macam wasilah. Macam wasilah perantaraan untuk kita kira bilangan tadi kan. Sebab kalau kira dengan jari tak cukup 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Tak cukup 100. Kita kata pula kat dia, amboi takkan kedegut sangat. Bacalah lebih dari 100, tak ada masalah apa. Itu ibadat yang umum. Tapi sekurang-kurangnya untuk dapatkan fadilat tu, barang siapa yang baca 100 kali pagi kan, satu kali kan, yang la ilaha illallah tu kan, mana dia akan terpelihara macam mana? Ada fadilat dia tu, tak ingat lah. Jadi bilangan 100 kali tu, kalau lebih afdal. Benda tu tak masalah apa. Tapi sekurang-kurangnya untuk dapat fadilat tu 100. Itu dia. Ya. Ada orang kata yang kira ini sunnah Nabi menggunakan jari juga. Ya. Subhanallah. Ini 33 kali kalau kita kira memang 33. Ya. Ya. Adakah itu sunnah? Ya, sunnahnya begitu. Sunnahnya kita gunakan. Pada menggunakan tasbih. Kita gunakan jari. Ya, guna. Ya, sebab Nabi yuhibbut tayamun fil umuri kulliha. Nabi sukakan yang kanan pada dalam segala perkara. Bahkan dalam bab zikir lagi aula lah, lagi utama lah, kan, berzikir dengan jari tadi. Adapun tasbih tidak ada orang kata, tapi hati saya tak cenderung kepadanya lah. Wallahu a'lam. Cenderungnya kita kepada apa yang Nabi ajar tu kan. Kira benda tadi dengan jari, insya-Allah. Yalah 15 ni kan ada 15 ruas kan, 2 kali dah 30. Tambah jari lagi. 33. Kan. Kira lah nak pergi 100 kali, kira lah berapa. Insya-Allah. Sambil kita bawa kereta pun boleh kan. Sambil kita bawa kereta tadi kan. Nak kena ambil tasbih pula. Nak kena kira pula. Tu. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Jadi huraian hadis Aisyah ni pun panjang juga, bagus juga. Tapi tak apalah, insya-Allah kalau diizinkan, insya-Allah kita bacalah. Wallahu ta'ala a'lam. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.